Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Jadi Tarisha, kita nak share dengan penonton tips Ramadan pada hari ini adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Betul tu. Bulan ini adalah bulan yang paling sesuai untuk kita banyak belajar, membaca Al-Quran dan kita boleh khatam dengan cepat insya-Allah. Betul. Jadi, baiklah Tarisha. Dan topik kedua kita hari ini adalah tentang perjalanan Arayan Hijrah mengejar Lailatul Qadar. Betul tu. Tak ada kebaikan pada mereka kecuali dari orang yang menyuruh manusia lain memberi sedekah. Jadi dengan itu kita akan memperkenalkan tetamu istimewa kita iaitu Datin Nur Hafizah Saad, dan saya pasti penonton kenal. Kan? Sebab beliau merupakan CEO Arayan Hijrah Global Sendirian Berhad, peneraju Al-Quran Tagging yang ditubuhkan pada 2012 dan merupakan motivational speaker. Selain itu, beliau juga merupakan Unit Trust Consultant Public Mutual sejak tahun 2015. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Allah lembutnya suara hampa, tenggelam dengan suara saya. Datin sihat? Alhamdulillah, you all sihat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah dijemput. Kami yang berbesar hati Datin nak datang ke Set Hawa, bawa penonton atas journey Datin. Kan Taisha kan? Betul. Jadi Datin, kita tahu Datin dah ada journey yang baru. Betul. Apakah tujuan Datin pergi ke umrah setiap bulan? Sebab kita tahu kadang-kadang orang setiap tahun. Betul. Ada orang tu, okey, macam ni. Bermula pada tahun 2020, bermula pada bulan 12 tahun lepas, saya pergi umrah dan masa saya tawaf tu, saya kata, ya Allah Tuanku, sampai kat Pancung Mai, saya kata, ya Allah Tuanku, jemputlah aku setiap bulan. Aku nak mai tempat ni. Pasal nak jadi tetamu Allah, nak baca Quran, nak jual Quran, mutawif apa semua yang kena mengenal dengan ni adalah orang yang Allah pilih. So, saya nak jadi orang yang Allah pilih setiap bulan. Dan Datin sangat beruntung. Saya kata saya minta sangat kat Pancung Mas. Pasal kenapa Datin nak pergi setiap bulan? Saya ada anak, satu je anak. Muhammad Arayan Ramli, dan anak saya adalah autism. Sama ada dia mild autism atau tak, dia tak boleh cakap. So dia masuk 7 tahun ni, dan bila 7 tahun tu adalah time yang mana turning point yang kita nak sangat-sangat anak kita ada improvement. Okey. Kita ambil hidup personal kita ambil business life kita. Kalau business, kalau kita nak sesuatu, kita boleh submit. Kita akan submit dokumen kalau boleh tiap bulan nak pergi hantar dekat Perdana Menteri. Kalau kita boleh jumpa Perdana Menteri kat traffic light, kita akan pergi bagi kat traffic light. Okey. Kalau yang tu kita nak bagi dalam business, apa kata kalau kita mampu, kita pergi rumah Allah, ketuk rumah Allah. Kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita bangun tahajud setiap hari. So saya adalah in the point yang mana anak saya nak sangat-sangat. Saya kata saya pergi. So bila saya pergi bulan 12 tu, saya kata okey, saya berdoa betul saya nak mai, dan nama Allah jemput saya bulan Januari. Allah jemput saya bulan Februari. Alhamdulillah. Allah jemput saya bulan Mac, dan Allah jemput saya lagi minggu depan. That means awal Ramadan dengan hujung Ramadan saya di Mekah. Alhamdulillah, memang dahsyat. Sebab mestilah kita pun terubat rindu semasa pandemik, betul tak? 2 tahun tak dapat nak travel. Lain, rumah Allah lain. Kalau kita jadi VIP, mana-mana Perdana Menteri pun kita akan macam nak tunjuk sangat-sangat kita lihat. Ni tempat yang kalau kita pergi, jadi tetamu Allah, tempat yang paling barakah. Berjiran dengan Rasulullah. Saya akan bilik saya memang kat bawah, saya akan tengok betul. Hebat. Semoga kita semua dapatlah peluang untuk buat apa yang Datin buat. Doa. Datin doakan kami. Doa. Pasal doa ni Allah nak kita doa aja. Okay, macam kita tahu Datin suka bersedekah. Jadi kita nak Datin share sikit dengan penonton apakah bentuk sedekah yang Datin buat kat sana, dan macam mana perasaan Datin, pengalaman Datin sendiri bersedekah di sana. Okey. Saya dah buat sedekah subuh, yang mana kita bagi dalam bentuk duit. Yang tu bukan saya saja 100%, saya bawa follower saya. Saya selalu kata kat follower saya, kita selalu, kan bila orang nak pergi Mekah, kita selalu kata, Datin, saya nak kirim doa. Kita pegang balik apa orang putih kata, give and take. Kita tambah lagi, kita tahu, you have to give and take. Bagi, dan kita minta doa ke Allah.
Semoga yang tu menjadi asbab. So, kita start dengan sedekah subuh. Okey, sedekah subuh ni kita bagi dalam bentuk duit. Lepas tu kita ada sedekah makan. Okey, dekat sana ramai orang susah yang pergi sehelai pinggang untuk kerjakan umrah. You all tahu tak, daripada hotel Jojo, daripada duduk tepi jalan. So kita bagi makan mereka. Lepas tu kita ada wakaf Al-Quran. Kami buat wakaf Al-Quran. Lepas tu kita ada buat dalam bentuk akikah, sembelih kambing. Saya turun padang sendiri, saya buat sendiri. Boleh nampak di situ ya. Saya turun. Kalau tengok betul-betul, saya tak akan bagi orang lain buat. Saya turun dengan suami saya buat setiap bulan. Allahu Akbar. Kita nak tengok dan nak rasa kesusahan orang, kita kena turun. Betul. Kena turun tengok sendiri. Saya tak pernah walaupun di sana saya dah pergi tiap-tiap bulan, saya boleh katakan saya kenal ramai di Mekah dan Madinah. Okay, contohnya nak buat masuk Al-Quran di dalam Mekah, kawasan Kaabah. Susah. Memang tak boleh masuk. Kalau you orang boleh masuk, you boleh satu je. Boleh masuk satu. Pasal apa? Di sana dia ada regulation dia. Tetapi Allah tu saya kata, pi bumi Allah ni, bila saya kata ke orang kan, jom bersedekah dengan saya. Kalau siapa-siapa yang ada masalah, yang datin saya tak mengandung lagi lah datin. Kalau you all tengok di IG saya kan, yang tak mengandung, dah 10 tahun kahwin, bersedekah. Nak jadikan cerita dalam masa 2 minggu tiba-tiba mengandung. Tengoklah. Allahu Akbar. Lillahi ta'ala, serius. Yang saya ada satu kes tu, dia tengah susah sangat, 2 tahun tak ada projek. Lepas tu dia kata, bila dia masuklah saya, datin saya tengah susah, datin tolong saya, macam mana saya nak buat ni datin, saya dah down sangat. Kan saya motivational speaker, saya kata macam ni. Ada masalah, ada penyakit. Betul. Sedekah. Dan kita bukan sedekah di sebarangan tempat tau. Kita sedekah di bumi Allah. Di masjid Allah, di rumah Allah, kita sedekah. Bila kita nak sedekah, kita niat, ya Allah Tuanku, semoga yang ini menjadi asbab kau pemudahkanlah urusan aku. Kau angkatlah doa dan hajat aku. Dan orang tanya saya, kenapa datin susah payah bawa doa orang? Simple. Macam saya kata tadi, big wife saya, anak saya. Okay. Nak Allah pemudahkan urusan kita, pemudahkan urusan orang. Satu. Dua. Betul. Kita doakan untuk orang, malaikat doa untuk kita. Betul. Tapi kita nak tahu, kalau untuk orang yang bermula nak bersedekah, yang tak pernah bersedekah, apakah permulaannya? Sedekah RM10. Sedekahlah, sedekah apa yang nak dia boleh sedekah. Pasal sana kita changing rate kan. Sedekah, pasal sedekah ni adalah satu benda yang kalau you all tengok betul-betul, dia akan buat you all rasa. Orang kata saya, awak dekat Malaysia tak boleh sedekah kan? Ryan sedekah di Malaysia. During pandemik, kami bantu 1,000 keluarga setiap minggu. 1,000 keluarga setiap minggu ya? Setiap minggu kita ada buat keluar. Dalam masa pandemik, Pandemik, tak ada masalah. Kami buat di sini, berkongsi rezeki bersama Ryan. Kita buat. Tapi kenapa saya bersusah payah di Mekah? Kalau buat bisnes selalu orang kata apa? Work hard ke work smart? Work smart. Hampa pandai cerdik semua dan atas itu nak work smart dan Tapi dalam amal jariah ni, apa siapa tak mau work smart? Hampa tak ada, bila hampa bagi satu kebaikan di Mekah bersamaan dengan 100,000 kali. Allahu Akbar. 100,000 kali. Betul? Kalau orang tanya saya kan, satu benda yang kalau orang notice, follower saya notice, saya turun berat badan dan saya tak lalu makan. Tetapi Allah bagi saya kedekat, boleh buat macam-macam benda di sana. Allahu Akbar. Betapa ringan tulang kita nak membantu orang di sana. Allah kan. akan bagi Dan alhamdulillah suami datin sendiri pun turun padang. Tapi datin keep on cakap pasal sedekah kan. Kita nak tahu the power of sedekah. Tapi datin jangan jawab dulu. Kita akan berehat, kembali selepas ini. InsyaAllah. Kembali lagi kita di Hawa Inspirasi Wanita Masa Kini. Wanita luar biasa. Dan kita teruskan dengan perbincangan tentang perjalanan Ryan Hijrah mengejar Lailatul Qadar. Sebelum itu, kita saksikan VT ini dulu.
Allahu Akbar Talisha. Semoga kita dapat berbuat amal jariah macam mana Datin buat. Sebab ibu saya selalu pesan, dalam rezeki kita tak semestinya semua rezeki kita. Mesti ada rezeki orang lain juga. Betul. Jadi kita nak sambung dengan soalan yang saya gantung tadi. Datin boleh ceritakan sikit tentang power of sedekah? Banyak, Masya Allah. Seriously, kalau kita tengok, saya ada kes yang mana dia susah. Dia sangat susah. Dia kata, Datin, saya buat berniaga 2 tahun dah tak dapat any project, Datin. Saya betul-betul tengah dah habis dah account. Allahuakbar. Saya sampai jual kuih, tak tahu nak buat macam mana. Saya kata macam ni, saya tengah live, sedekah. Bukan sedekah sebarangan tempat, sedekah especially sebelum saya berlepas. Pasal sebelum saya berlepas, saya akan bawa doa, ya Allah Tuhanku. Bila saya langkah keluar dari rumah saya akan kata bismillahirrahmanirrahim, Allah, aku tinggal semua, ya Allah, aku bawa diri aku nak pergi jadi hamba. Jadi saya kata, ya Allah Tuhanku, angkatlah doa semua orang yang berkongsi rezeki bersama Arayan. Pemudah urusan kami, Allah, angkat doa aku dan semua doa kami sebagai yang ini menjadi asbab. Apa yang daripada buat tu menjadi asbab, Allah angkat doa dan hajat mereka, lindungi penyakit daripada penyakit yang ada sekarang dan musibah yang ada sekarang. Okay. Bila pergi ke sana, saya sedekah. Saya ada banyak sedekah. Sedekah subuh, sedekah sebelum masuk raudah, sedekah selepas balik masuk raudah. Okay. So bila saya nak masuk raudah, saya selalu kata, cepat. Pasal apa? Lepas keluar raudah kita akan bagi. Kita akan bagi kan. So dia ada RM50 je. Masa time tu duit dapat orang banyak duit buat kuih kan. Dia kata macam mana nak cakap dengan suami dia, kata dia kata tak apa, dia sedekah. RM50 tu? Allahuakbar. 2 tahun dia tak ada apa-apa income, memang betul-betul pagi makan pagi. Lillahi ta'ala, husband dia balik petang tu, husband dia tiba-tiba UiTM call dapat projek RM12,000. Allahuakbar. Ada satu video dekat IG saya, kawan tu turun daripada Kuantan tu, dia beritahu, Datin, saya memang tak ada projek, tak ada duit apa semua. Saya sedekah. Bila Datin kata saya kata sedekah, tolong sedekah. Sedekah kat sana buat dalam bentuk wakaf Al-Quran. Dia buat. Dia dapat projek 1 minggu RM100,000. Allahuakbar. Tengok video tu ada. Bolehlah penonton boleh dengar. Kan? Penonton Dia kalau macam nak ni ya. tengok. Okey, baru ni ramai orang tak dapat masuk raudah tau. Okey. Saya sampai-sampai saya buat sedekah dulu. Saya buat semua, saya kata, ya Allah tunggu. Setiap bulan saya kata, pemudahkan urusan aku setiap bulan, kalau aku nak main umrah, pemudahkan. Alhamdulillah, saya kadang-kadang orang kata, Datin duk pi dengan follower duk peluk, tak risau ke Covid. Saya kata macam ni ya. Yang tak dipeluk pun kena Covid. Betul. So kita tak boleh tahu benda ni. Kita tak nampak menatang bulat bulu tu dia duduk tak mana. So kita boleh tawakal tu Allah. Lepas tu so far alhamdulillah, baru ni family saya kena. Bila family saya kena Covid, saya tak kena. Okey. Tapi saya kena jaga depa. Bila awal test kita tahu nak pergi umrah ni, saya buat satu family. Perjalanan Duyufur Rahman Family Arayan. Baru ni saya pergi. Ada tak saya nak cancel? Jangan cancel. Pasal Allah nak tengok. Aku test je family hang kena Covid, hang cancel tak? Jangan cancel. Jangan cancel. Allah, saya bawa satu family semua dan Allah bagi reward tahu apa dia? Saya boleh bawa semua family saya dalam keadaan orang tak boleh masuk raudah, saya boleh masuk raudah dalam keadaan VIP, tak payah pakai Ita Manam punya apps. Allahuakbar. Saya dapat jemputan, surat, masuk terus direct. Jemputan direct. Hebat. Wow, hebat. The power of sedekah. Di bumi yang penuh barakah kan. Tengoklah kubah Nabi, kata ya Allah, ya Rasulullah, jemputlah aku setiap bulan. Aku nak jadi tetamu, nak jadi jiran. Saya bawa Ryan baru ni, saya tawaf, saya kata, ya, adik ni setiap bulan kat Mami Mai, Mami doa. Saya selalu kata, ya Allah, tunggu kalau kau tak turun lagi seorang anak aku, mungkin dia tak panggil di dunia, dia panggil di syurga nanti. Tapi aku tak akan give up untuk Mai setiap bulan. Selagi mampu. Pasal setiap orang ada cara dia. Betul. Ada orang beli handbag, ada orang. Saya rasa takkan habis handbag ni. Dia tak. Betul. So saya nak pergi rumah Allah. Saya nak ketuk pintu. Saya tak buat untuk diri saya buat untuk orang. Bila saya tengok orang lain dapat, orang lain kata, Datin saya dapat ni. Datin mak saya sembuh. Mak saya pergi Telaga Syifa. Saya bawa balik ayat Telaga Syifa, saya ada bagi dekat follower saya yang mana perlukan sangat. Tahu tak Telaga Syifa ni apa dia? Okey, telaga yang ceritakan Nabi suruh bina masa musim haji. Pasal perjalanan situ jauh sangat dan kering. So Nabi suruh bina. So bila dia korek-korek, dia keluar ayak dan mata ayak. Tetapi nak jadikan cerita, ayak yang keluar tu adalah jadi ayak racun. Binatang pun tak boleh minum. So bila Nabi dapat tahu, Nabi patah balik dan Nabi ludah. Bila dia Telaga Izik lain. Telaga Izik dia bukan Telaga Syifa. Telaga Syifa, Telaga Syifa. Okey. Dia kat Madinah. So bila dia ludah,
air daripada telaga tu jadi syifa. Saya bawa anak saya. Saya masa pergi tawaf, habis tawaf kami bawa dia pergi situ pagi mandi. Ryan autism, bila masa lagi mandi, siapa yang tengok video tu nampak kan? Dia pegang ayat tu di minum. Allahu Akbar. Bagus. Saya kata, ya Allah, Tuanku pemudahkanlah. Rabbi syari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau boleh lancarkanlah lidah anakku. Kalau belum, tak apa. Mungkin yang ini menjadikan asbab untuk aku bantu orang lain. Pasal ingat, kadang-kadang orang tak mampu. Allah letak benda tu untuk kita. Mesti ada. Kita sebaik-baik manusia, jadilah manusia yang bagi manfaat untuk orang lain. Betul. Datin, kita nak tahu juga, ramai orang mengambil Datin sebagai inspirasi. Betul. Penonton, followers kan, Talisha? Followers Datin. Tapi, siapakah inspirasi Datin yang terus mendorong Datin? Mak dengan bapak saya, tak ada orang lain. Pasal apa? Mak saya tak pernah give up kat saya masa saya tak mau pakai tudung. Mak saya doa setiap hari. Kalau tengok doa baru ni dekat depan Kaabah, mak saya doa kan, saya sendiri tak boleh tahan. Okey. Mak bapak saya menjaga pasal malam. Okey. Saya adalah antara anak yang tak ada pendidikan tinggi, saya setakat SPM ya. Mak saya tak pernah give up. Bila keadaan orang hina sampai tahap kan ada bila pergi umur orang kan tengok ada gambar anak orang lain ijazah, anak saya tak ada kan. Saya selalu kata I feel very bad to my mom. And then tapi mak saya selalu kata ada orang ada rezeki masa belajar, ada orang ada rezeki masa bekerja, ada orang ada rezeki masa hidup, ada orang rezeki masa hidup, masa mati. Masa mati tu dia dapat ada anak yang soleh, yang solehah kan, rezeki dia. So carilah kita di bahagian rezeki mana. Dan jadilah yang terbaik sampai yang ke ujung. Okey. So mak bapak saya bekerja, bila orang tanya saya, Datin tak penat ke siang malam pagi petang kerja? Saya nak bantu lebih ramai orang. Pasal apa? Bagi saya satu benda je. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Betul. Kita setuju. Bukan senang. Saya alhamdulillah bila during pandemik, bila orang kata saya ramai orang bisnes tutup semua kan. Saya bekerja nak pastikan setiap staf Arayan tak dipotong gaji, staf Arayan boleh buat balik gaji. Itu saya tahu. Jadi Datin mungkin boleh kongsi macam mana penonton di rumah nak kongsi rezeki dengan Arayan secara ringkas? Okey, boleh WhatsApp ke 0172660321. Bersedekahlah walaupun RM10 dan tolong selitkan dengan doa. Masa sedekah tu niatlah, ya Allah Tuanku, angkatlah doa yang tertulis yang aku mampu cakap dan tak termampu cakap di hatiku. Semoga yang itu menjadi asbab Allah angkat doa dan hajat kita dan menjadi asbab juga untuk jadi pahala mengalir pada keluarga kita, terutama mak bapak kita yang masih hidup ataupun yang dah tak ada. InsyaAllah ke 0772660321 follow Arayan Hijrah Duyufur Rahman mengejar Lailatul Qadar, insyaAllah. Terima kasih Datin kerana sudi berkongsi cerita dan juga ilmu yang banyak kepada kami semua. Semoga urusan Datin dipermudahkan, insyaAllah. InsyaAllah. Doakan kami semua Datin dan kami pun sentiasa akan mendoakan kepada Datin dan keluarga. InsyaAllah. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini dalam segmen terakhir kita dalam Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa.